Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma taqluhu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. InsyaAllah sambung tajuk baru, iaitu malu. Itu al-haya, malu. Al-haya, malu. Bab ke-65, al-haya, malu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Abu Laih As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Arba'u min sunanil mursalin at-ta'atturu wan nikahu was-siwak wal haya. 4 macam dari kebiasaan sifat para nabi dan juga rasul. Sifat-sifat 4 perkara ini sentiasa ada pada para nabi dan juga para rasul, iaitu berharum-harum, wangi. Berwangi-wangian, lakilah. Yang perempuan wangiannya itu maknanya untuk suami sahaja ataupun di dalam rumah, ataupun wangiannya itu seandainya dia berbau busuk daripada dia kedatangan haid ataupun badan, maka harus menggunakan sedikit menghilangkan bau busuk itu saja. Tidak boleh makan wangi-wangian hingga menarik perhatian orang lain. Namun bagi lelaki itu satu benda yang sunnah, bahkan sunnah para nabi dan rasul, berwangi-wangian. Itu satu perangai, satu sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-nikah dan juga kahwin. Ini sifat nabi-nabi semuanya berkahwin. Bernikah, berkahwin dengan dengan perempuan, dengan lelaki. Siwak, gosok gigi. Siwak, bergosok gigi. Sunnah Nabi SAW. Tak kira dengan guna apa sekalipun. Menggunakan kain ke, guna batang kayu ke, kayu arak ke, ataupun kayu batang penyapu ke. Itu apa saja. Ataupun guna tangan kawan dia ke. Dan malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan maksiat dan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah bagi seorang Islam. Macam kita lah ada bos, malu nak buat benda tak elok, tak ada bos, sembang, barakallah, habis satu kampung dengar. Itu. Jadi bila ada bos, dia malu nak sembang, malu nak bercakap. Itu. Gitulah keadaan dia. Dia dengan Allah ni lebih-lebih lagi lah daripada malu melakukan maksiat. Malu daripada tidak melakukan ibadah. Itu. Allah dah bagi banyak nikmat kepada kita. Tiba-tiba kita ibadah, malulah dengan Allah. Itu. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguhnya setengah dari apa yang didapatkan orang-orang dari keterangan nabi-nabi yang terdahulu, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Orang tak malu, dia buat suka hati. Hari ini orang tak malu, dia buat suka hati. Itu kata para nabi-nabi, juga kata Rasulullah, kalau engkau tak malu, kau buatlah suka hati engkau. Tak malu apa? Tak malu dengan Allah. Kata hari ini Allah dah keluarkan hukum dalam Quran. Allah dah jelaskan hukum-hukum. Nabi pun terang dah hukum-hukum pada kita. Para ulama pun dah terangkan, huraikan, pecahkan, bagi lagi bahagian-bahagian untuk kita mudah faham. Masih lagi kalau tak malu, buatlah. Contohnya aurat. Dia tak malu, dia buatlah.
Buat tak malu dengan Allah. Allah bagi dia mata, tangan, tubuh badan elok, tubuh badan apa dia sihat, cantik apa semua. Tiba-tiba dia tidak menutup aurat. Kalau engkau tak malu, kau buat. Tapi ingat, satu masa nanti engkau akan sedar bagaimana azab Allah SWT itu. Yakni, jika buatan itu tidak akan menjatuhkan kehormatanmu dalam agama. Jadi, satu benda yang lain maksudnya itu, orang yang satu benda. Jika engkau tidak malu, maka buatlah sukamu. Dan satu maksud yang lain, yakni, yang buatan tidak akan menjatuhkan kehormatan. Jadi, kalau benda itu kita buat tidak menjatuhkan kehormatan. Kehormatan apa? Kehormatan agama. Itu yang kita cakap tadi tu. Kalau tukar aurat ni, tak pakai tudung ni, apa dia, kain tak cukup, habis semua orang beli, tinggal tu je yang boleh pakai. Itu. Jatuh dah kehormatan dalam agama. Jadi kalau buka aurat, menjatuhkan kehormatan dalam agama. Jadi kita kena malu, jangan buat perkara itu. Dia adalah benda-benda yang contohnya, pakai tudung. Tak pakailah tudung labuh. Pakailah tudung bawal ke, tudung apa yang ada lah. Macam-macam jenis tudung ada zaman sekarang ni. Tudung zauk ke apa sekalipun. Tapi dia pakai, tidak menyatukan maruah agama. Cuma nampak lain sikit. Beza orang pakai tudung labuh ni nampak warak sikit. Sifat. Ingat tu sifat. Tapi dia pakai tudung, contohnya tudung apa? Apa pakai tudung? Apa nama tudung? Apa? Syak aku tahu lah. Selendang. Pakailah tudung jenis apa? Tudung apa tu, apa, Ninofa punya tudung ke? Apa si siapa nama, si Mawar punya tudung ke? Pakai. Tapi benda itu dia masih lagi menutup aurat. Tidak menjatuhkan maruah agama. Tafadhal, silakan. Pakailah. Tak ada masalah. Cuma dia tidaklah nampak seperti orang pakai tudung yang buat pakai tudung labuh ni, tapi masih lagi menutup aurat. Orang pakai selendang balut, tapi masih tidak tabarus, masih tidak rosak. Sebab Allah tak larang, kan? Ulama tak larang nak pakai benda yang cantik-cantik ni, tapi jangan melampaui batas hingga merosakkan agama. Tafadhal. Ini yang Nabi sebut kepada kita. Buatlah suka hatimu. Kalau nak buat, tak ada masalah. Jadi sebab suka hati ni, yang pertama dilarang, yang pertama dia harus. Yang dilarang ni hingga merosakkan agama. Yang kedua ni, pakailah. Contohnya nak pakai tudung. Kalau orang dulu pakai telekung, hari ni nak semayang pakai telekung Khadijah ke, telekung Aisyah ke, telekung, habis nama telekung ada lah atas muka bumi ni. Itu. Ini boleh pakai. Selagi tidak merosakkan kehormatan agama. Jadi kalau merosakkan kehormatan agama, kita kena malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menyebabkan malu, maka boleh engkau buat apa-apa yang sudah pasti tidak bakal malukan padamu itu. Jangan buat satu benda yang malukan dengan Allah. Malu apa orang nak kata apa zaman sekarang trend tak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nak jawab depan Allah esok nanti depan padang mahsyar, kenapa engkau tahu aurat? Saya hidup zaman 2020 ya Allah. Kata kat malaikat macam tu dalam kubur. Ni trend zaman sekarang. Malaikat kata, aku pun lupa trend zaman sekarang. Ada malaikat cakap macam tu. Sejak zaman Nabi Adam, sebelum zaman Nabi Adam lagi, sampai zaman kita, sampai kiamat, malaikat mungkin nanti akan tanya satu soalan je. Soalan yang sama saja. Ma rabbuka? Dia tanya tu. Dia tak ubah soalan lain. Hang hidup zaman bila? Mati bila? Kalau lah malaikat mungkin nanti kata, hang tak tahu ke? Itu. Nama bila itu? Aku mati sekian-sekian tarikh. Tahun 2020. Lahir bila? Aku tahir 2015. Oh, yang ni milenial punya trend ni. Okey, trend milenial ni soalan dia lain sikit. Ingat apa? Jawab SPM ke? Soalan SPM pun duk orang alik tu. Yang 20 tahun lepas lama duk musim kat situ. Dia musim kat situ. Sebab tu ada soalan spot. Lepas tu buat ulang kaji soalan-soalan yang tiasa keluar. Buat tak? Beli buku kan? Ni soalan tahun 2001 sampai 2005. Beli, jawab. Tanya, ni macam mana formula dia. Yang sains, soalan sains. Yang soalan matematik. Habis jawab ekonomi, perdagangan. Apa dia, mat tambahan. Fizik, bio. Ulang supaya kita ingat. Jadi soalan yang sama. HSPM ni pun ulang-ulang benda yang sama. Cuma form apa dia? Cara dia berbeza. Soalan mungkin beza sikit, tapi cara sama saja, metod dia sama saja. Ni dalam kubur sama. Mereka tak tanya lahir bila, milenial ke, mutakhirin ke, ni geng XY ke, ni geng Y ke, ni geng Z ke, ni geng apa dia W, tak kira. Dia soalan yang sama. Jadi kena ikut.
Tak ada trend-trend. Jadi kalau benda trend itu masih lagi dalam syarak, tafadhal. Jangan sampai merosakkan agama. Itu kita kena malu dengan Allah dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan agama. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW bersabda, "Malulah kamu kepada Allah, istahyu minallahi haqqa haya." Itu, malulah kamu kepada Allah. Sahabat pun bertanya, jawab sahabat, kami sudah malu kepada Allah. Ya Rasulullah, kami memang malu dan dengan Allah nak buat maksiat malu. Ya sahabat cukup kenal. Sahabat cukup faham sebab dia didik oleh Nabi secara langsung terus. Diajar dan ditarbiah oleh Nabi secara langsung. Tak faham boleh tanya Nabi, tak tahu boleh tanya Nabi. Nabi ada ketika itu bersama dengan mereka. Yang ni Nabi kata ni, tanya siapakah umat yang paling beruntung, yang paling hebat, yang paling terbaik. Antara yang Nabi sebut, sahabat kata kami lah. Itu tidak. Sahabat apa tu? Orang mukmin yang lebih adalah dia tidak pernah melihat aku, tak pernah jumpa aku dan tak tahu pun aku, tapi dia beriman dengan aku. Kamu duduk dengan aku, kenal aku, masalah jumpa aku, tapi orang yang akhir zaman tak pernah jumpa aku, tak kenal aku pun, tak pernah bercakap dengan aku, tapi mereka tetap juga beriman kepada aku. Itu. Beriman pada Nabi itu adalah rukun iman yang wajib kita beriman. Ini kita umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ada kelebihan dia masing-masing. Itu. Jadi kami sudah malu ya Allah. Ya Rasulullah, kami dah malu. Kami dah malu kepada Allah. Walhamdulillah. Alhamdulillah, mana syukur kami sudah malu kepada Allah. Nabi SAW bersabda, bukan itu. Qala laisa zalik. Walakin man istaha minallahi aqahal haya falyahfaz al-ra'sa wa mahawa wal batna wa ma wa'a wal yazkur al-mauta wal bila wa man arada al-akhirah taraka zinata hayah ad-dunya faman fa'ala zalika faqad istahtaha minallahi haqqa haya. Bukan itu, tetapi siapa yang malu kepada Allah dengan sesungguhnya, malu yang dengan hak, yang sungguh-sungguhnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Maka harus menjaga kepada dari panca indera yang di sekitarnya dari dosa-dosanya. Panca indera kita yang besar ada 7. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, faraj tadi itu, 2 tangan, 2 kaki. Ada 7 panca indera di sekeliling kita. Jaga 7 ni, dan 7 ni lah banyak diuraikan oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama muktabar seperti Hujjatul Islam Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ramai lagi ulama-ulama tasawuf. Syekh Baghdadi, nama apa? Junaid Al-Baghdadi, Ibrahim Adham, Umar Zunun Al-Misri, ramai lagi ulama-ulama yang besar-besar. Ini jaga daripada melakukan malu kepada Allah SWT ini, menjaga panca indera kita daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Bukan kata mana dosa kecil tu boleh buat, tidak. Tapi dosa kecil ni kita kadang-kadang terlepas pandang, terbuat, dan Allah bagi dosa ni title dosa kecil, dan bila kita buat satu ibadah Allah hapuskan dia. Tapi jangan buat dosa-dosa besar, takut tak sempat. Itu mana jaga malu ni, mana jaga 7 anggota tadi tu daripada melakukan dosa-dosa besar. Juga perut dan apa yang masuk ke dalamnya. Perut, benda apa yang masuk dalam perut? Pastilah kena wajib benda yang halal, benda yang bersih, benda yang thayyibah. Halalan thayyibah. Dia kena benda yang halal, benda yang elok, benda yang bersih, benda yang bukan syubhah masuk dalam perut kita yang kita makan, yang kita kunyah. Termasuk juga air. Dan harus selalu ingat kepada mati. Orang yang malu ini, dia jaga 7 anggota dia makan benda yang bersih, dan dia jaga harus ingat mati. Ingat selalu. Ingat mati ni macam mana? Kita tak yakin dan kita tak tahu esok ataupun kejap lagi kita hidup atau mati. Tandanya kita kena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana ingat mati. Kita banyakkan beribadah, selalu ingat Allah, zikir kepada Allah. Dan kerosakan dalam kubur. Apa dia azab sesaan dalam kubur? Apa dia fitnah kubur tadi tu kita kena ingat. Dahsyat fitnah kubur ni, orang tak tahu. Memang dia akan buat benda yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang tahu bagaimana dahsyatnya azab kubur, maka
dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Imam Sayyidina Umar Ibn Khattab bila cerita tentang neraka, okey lagi. Bila cerita tentang syurga, okey dia tak ada apa. Tapi bila cerita tentang kubur, dia menangis. Bila orang tanya, ya Umar, orang cerita tentang syurga, kau okey, tentang neraka kau okey, tapi bila kubur kau menangis, kenapa? Kalau masuk neraka ramai orang, kalau masuk syurga ramai orang, tapi masuk kubur seorang-seorang, aku tak tahu apa akan berlaku kalau seorang-seorang ni. Begitu keadaan dia. Jadi kita ni kena tahu betapa dahsyatnya azab kubur. Boleh jadi sempit, boleh jadi luas di dalam kubur. Dan siapa yang benar-benar menginginkan akhirat, ia sanggup meninggalkan kesenangan dunia. Ini orang yang malu, dia nak akhirat, dia tinggalkan segala kesenangan dunia. Dia biarkan dunia ini berlalu macam tu saja. Macam kita lalu di jalan yang lurus, di depan sana itu ada cahaya, kiri kanan ni tengok macam-macam ada pokok buah-buahan penuh yang cantik, yang sedap, ada hidangan. Begitulah keadaan-keadaan yang berlaku. Dia tidak pedulikan, dia terus saja perjalanan hingga ke destinasi dan tidak tertipu daya dengan nikmat-nikmat yang tepi-tepi kiri kanan tadi itu, untuk mencapai tempat yang lebih nikmat, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu akhirat, syurga Allah Subhanahu wa taala. Abu Hasan Al-Hasan dari Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman wal iman fi jannah wal baza'u minal jufa'i wal jufa'u fin nar. Sifat malu itu daripada iman, dan iman itu di syurga. Sifat malu ini sebahagian daripada iman. Maknanya daripada sejuzuk daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana sebahagiannya, mana sejuzuk daripada keimanan kepada Allah. Jadi kita kena pada sifat malu. Itu al-haya minal iman, kata Nabi SAW, wal imanu fi jannah. Siapa yang beriman kepada Allah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal baza'u minal jufa, ini Nabi sebut, dan kekejian itu dari kerendahan budi, dan kerendahan budi itu dalam neraka. Maknanya tak ada sifat malulah kerendahan budi, tak ada perangai baiklah, perangai hodoh. Siapa yang perangai dia keji, perangai hodoh, tak ada sifat malu dengan Allah SWT, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah tempatnya di neraka Allah. Ini lawan kepada sifat haya, iaitu jufa. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, jika saya mati kemudian hidup semula. Ini Salman Al-Farisi, seorang anak putra raja Parsi yang mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bertemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Sahabat Nabi yang kata akrab dengan Nabi SAW, yang membantu, yang berikan idea di dalam peperangan Khandaq, perang Ahzab tadi itu, menggali parit. Ini Salman Al-Farisi. Panjanglah kisahnya tadi itu. Apa kata Salman Al-Farisi? Berkata, jika saya mati kemudian hidup kembali, kemudian mati lagi lalu hidup kembali hingga 3 kali. Dia kata, kalau aku mati, hidup. Mati, hidup. Mati, hidup. 3 kali. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Maka yang demikian itu lebih baik bagiku daripada melihat aurat seorang atau orang melihat auratku. Ini. Lebih baik macam tu lagi. Ini kata Salman Al-Farisi, daripada melihat aurat orang, melihat benda yang bukan hak milik kita. Ataupun menayangkan aurat dia kepada orang lain. Ini adalah satu benda yang kotor, satu benda yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena lihat anak-anak, cucu cicit, saudara mara kita, siapa yang tidak tahu aurat, kena tegur dia. Kena pesan dekat dia. Tegur dia baik-baik. Dia terima tak terima tu cerita lain, bukan urusan kita. Urusan kita menegur sahaja. Apa dia sebut? Nabi selalu sebut, ana qasim wallahu yu'ti. Aku menyampaikan saja benda-benda yang disuruh menasihati, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah. Ali bin Abi Talib berkata, Allah telah mengutuk
melaknat orang yang melihat aurat dan yang dilihatnya. Wa na'udzubillah min zalik. Orang yang suka lihat aurat orang, melihat aurat orang dengan bukan asbab lah, dengan tidak ada keuzuran, tidak ada darurah, tidak ada tujuan, maka Allah mengutuk. Dan orang yang buka aurat, tak kira lelaki dan perempuan, bila Allah kutuk ni, wa na'udzubillah min zalik, hati-hati tempat kita di mana nanti. Allah laknat ini tempat satu benda yang begitu azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yahillu li ahadin an yadkhulal hamama illa bimidzar. Tidak dihalalkan bagi seorang masuk dalam tempat pemandian kecuali dengan sarung. Itu melihat orang punya aurat. Tak boleh pakai pakaian tutup aurat. Tempat mandi pun tutup aurat. Ramai-ramai lagi tutup aurat lah. Seorang-seorang tu kita makruh lagi. Kalau ramai-ramai tak boleh tutup aurat. Yang perempuan dengan aurat perempuannya, lelaki dengan aurat lakinya. Walaupun sama lelaki tak boleh pakai luar pendek. Kami lelaki je semua pakai luar pendek, tak boleh. Kena tutup aurat. Melainkan luar pendek tu lepas pada lutut. Lepas pada lutut pusat bukan aurat lagi. Cuma batah. Jadi nampak pusat tak ada masalah lagi, kan? Cuma jangan lebih pada bawah, lebih pada pusat sehingga sampai ke paras pinggul pinggang tulang tadi tu aurat dah. Abu Al-Hasan Hasanul Basri waliullah berkata, tidak layak bagi seorang yang akan masuk ke tempat pemandian kecuali dengan dua sarung. Yang satu untuk menutup aurat dan satu lagi untuk menutup mata dari orang lain. Mana dua sarung lah. Satu sarung tu untuk aurat supaya orang lain tak tengok. Ni maknanya tempat mandian ramai orang haram lah. Kalau seorang-seorang mandi tak tutup aurat, punya makruh, kan? Jadi kalau tempat orang pergi kerja pun mandi, kan dia mandi ramai-ramai. Tempat mandian spa dia tu, semua tak tutup aurat, tak boleh. Ada perangai macam itu. Ataupun mandi di pantai, kan, tak tutup aurat. Semua tutup aurat. Kalau pendeknya dengan baju tak pakai, kan? Itu semuanya adalah satu laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena jaga, kena malu. Kena malu dengan Allah dan malu dengan manusia-manusia yang lain. Dia ada dua sarung. Satunya sarung tubuh badan untuk tutup aurat, keduanya mata, jangan duk pandang orang lain punya aurat. Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam radhiyallahu anhu alaihi salam berkata, "Iyakum wan nazratu fa innaha tazra'u syahwata fi qalbi wa kafa biha fitnatan li sahibiha." Awaslah kamu dari melihat, sebab akan menanam syahwat dalam hati. Siapa yang melihat aurat orang, tambah lelaki tengok aurat perempuan, dan aurat perempuan tengok aurat lelaki pun sama ya. Kita duduk dengar orang lelaki tengok aurat perempuan, tak tutup aurat apa semua. Orang buat kajian nak tengok mana lebih tinggi dia punya syahwat, kan? Orang perempuan tengok lelaki. Orang lelaki tak buka baju pun, tapi tengok tubuh badan lelaki, kan? Dia luarkan baju ketat-ketat. Jadi rupanya lebih kurang sama, bahkan lebih lagi syahwatnya daripada lelaki. Buat kajian, kan? Ada orang buat kajian begitu. Jadi maknanya sama. Kena jaga. Siapa yang melihat aurat orang ni, syahwat akan timbul. Syahwat akan keluar. Dan cukuplah itu sebagai fitnah bagi orangnya. Cukup bagi dia, jangan lebih-lebih. Fitnah ni satu benda ujian. Ini maksud sini fitnah sebagai ujian. Ujian pada kita lah. Jadi kena jaga sungguh-sungguh panca indera kita yang 7 tadi itu. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan maksiat. Atha berkata, Nabi SAW berjalan melalui orang yang sedang mandi. Jadi zaman dulu ni ada kawasan-kawasan mandi yang terbuka. Itu macam kita lah. Ada telaga zaman dulu-dulu semua tu. Jadi Nabi lalu di kawasan orang yang sedang tempat pemandian. Tempat pemandian di Mekah. Ataupun di Madinah. Maka sabda Nabi SAW, "Hai manusia, sesungguhnya Allah itu pemalu." Allah malu. Dan orang yang paling Allah malu adalah Sayyidina Uthman ibn Affan. Ini orang yang paling Allah malu dengan dia. Satu ketika kita lihat kisah Nabi duduk dan orang kata tidak baring lah, duduk baring tu nampak dia punya tak pakai baju, lepas tu nampak dia punya di kaki, kan? Maknanya ialah yang lelaki tutup gitu, kan? Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar, Nabi masih duduk macam tu lagi. Relax lah dengan tak pakai baju apa semua, kan? Lepas tu datang Sayyidina Umar, sama juga.
datang Sayyidina sahabat lain, Sayyidina Ali sama juga. Bila masuk Sayyidina Osman Ibn Affan, Nabi cepat-cepat bangun, Nabi pakai selendang. Orang pun bertanya, Umar pun bertanya, tak salah ingat, ya Rasulullah, waktu kami masuk tadi engkau duduk macam ni sama saja, elok saja. Tapi bila masuk saja Sayyidina Osman, kau cepat-cepat membetulkan pakaianmu, betulkan tempat dudukmu. Kenapa? Kata Nabi, engkau masuk tak ada apa lagi. Okey. Maknanya Abu Bakar masuk pun tak ada apa lagi. Okey, sebab kita dah biasa. Tapi bila Osman masuk, Osman ni Allah pun malu dengan dia. Kalau Allah pun malu dengan dia, aku ni siapa yang tak malu kepada dia? Itu makna orang yang paling yang Allah malu adalah Sayyidina Osman Ibn Affan. Jadi, apa kata Sayyidina Ali? Kata siapa tadi? Atta. Nabi berjalan, lalu Nabi sebut apa dekat orang-orang tengah mandi? Hai manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya Allah itu pemalu. Innallah haya, malu. Sabar, suka menutup, suka pada sifat malu dan menutup-nutup. Menutup tubuh badan dia daripada dilihat benda-benda yang wajib lah, aurat tadi itu. Jadi ni orang mungkin di sana tadi tu mandi dalam keadaan tidak tutup aurat kemungkinan. Sebab tidak, Nabi takkan tegur lah. Maka bila seorang tu mandi harus menutup diri dari mata orang. Ni kalau orang ramai kena tutup lah. Pakailah selayaknya kita pakai di tempat mandi. Dalam kita punya tempat mandi kolah tadi itu, mandi ramai-ramai kena tutup. Pakai baju, seeloknya pakai baju dan juga kain basahan tadi itu. Seelok-eloknya itu. Ataupun mandi tutup aurat yang sewajibnya kita tutup antara pusat lutut laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jangan buka. Ini Nabi punya larangan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ka'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza arada qada al-hajah lam yarfa' saubahu hatta yadnawu min al-ard. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam jika akan buang air tidak mengangkat menyingsing kainnya sehingga dekat ke tanah sehingga jongkok. Itu. Nabi tidak mengangkat, maknanya tutup. Nabi tutup aurat. Itu kalau Nabi ada orang yang menguruskan, iaitu Zaid bin Sabit ataupun Anas bin Malik akan uruskan ambil air tempat Nabi buang qada hajat apa semua, Nabi akan tutup kawasan itu. Tak siapa bolehlah lalu. Dan dikatakan najis Nabi ni ditelan oleh bumi. Terus telan. Jadi orang tak jumpa lah najis Nabi. Sama dia najis besar pun najis ringan tadi itu. Ni kena tutup kita ni. Kita hari ni okey lah. Ada tandah. Elok dah. Semua dulu kalau zaman saya dulu tu kita mandi kat telaga. Tutup kuat-kuat pun apa sangat. Guna zinc dan zinc. Zinc tu boleh tahan. Boleh tahan 3-4 bulan, lepas tu dah luruh guna pelepah, guna daun umbia, tutup. Di situ kena tutup aurat nak pergi. Waktu mandi ramai tutup aurat. Sebab zaman dulu orang tak tutup aurat. Orang perempuan pakai berkemban lagu tu, padahal pergi mandi kat telaga. Jadi kita jangan buat macam tu. Tahun bila tu? Tahun 80-an, 90-an. Tu. Hampa mungkin hidup tak hidup lagi lah. Di zaman aku zaman tu, aku kena tahu sangat. Orang perempuan pakai berkemban. Tidak baju pakai berkemban. Kan? Hak lelaki tu nak tengok orang accident dia. Dah? Orang pakai berkemban. Lelaki mana tak tengok? Lelaki tak tengok, berarti pucuk dia. Jadi gila. Tu. Zaman dulu, tahun 80-an, 90-an, lagu tu, dia kan boleh kira. Itu yang Nabi sebut sekarang ni. Nabi sebut lama dah. Tapi ada tak perangai tu? Ada. Sekarang ni, tak payah sedah baju saja. Masuk pasar raya pun kemban. Tak. Kemban. Kemban moden nama dia. Itu. Pergi mana pasar raya? Nak beli apa? Ada barang sikit. Kan? Ada barang sikit. Itu. Ni kena jaga mata kita sebaik mungkin. Baik lelaki, baik perempuan. Sama aja. Dua-dua sama. Abu Lais berkata, haya, malu itu ada dua macam. Malu ada dua macam, dua bahagian. Malu kepada sama manusia, itu haya finnas. Malu dengan manusia, al-haya fillah. Malu kepada Allah. Adapun malu yang di antara kamu sama manusia. Malu dengan manusia ni apa? Iaitu dengan menutup mata dari apa-apa yang tidak halal bagimu. Tutup mata kita daripada melihat benda yang tidak halal daripada manusia. Orang lelaki tak boleh tengok aurat orang lelaki. Lelaki sama lah. Itu tak boleh.
Ada orang macam itu. Ada orang sebut sama laki-laki. Ala kita laki-laki pun masalahnya. Pakai spender sama kita. Tak boleh. Haram tetap haram. Ada tak? Ada lagu tu. Ada. Jadi kita tengok pun pelik. Orang pelik. Pelik dalam mengikut agama Allah SWT. Dan ngaji agama. Itu. Perempuan sama juga. Jadi kena malu. Malu kita sama manusia adalah tidak membuka aurat dan tidak melihat aurat. Itu sama manusia. Menutup mata kita dari melihat benda yang tidak halal bagi kita. Adapun malu antara kamu dengan Allah, malu kita dengan Allah, iaitu apa? Iaitu merasakan nikmatnya dari Allah sehingga rasa malu untuk buat maksiat. Nikmat yang Allah bagi ni sampai kita rasa malu nak buat maksiat dengan nikmat Allah bagi. Tangan Allah Ta'ala bagi, rasa malu dengan Allah daripada melakukan maksiat tangan. Duk raba ke, duk mencuri ke, buat benda-benda yang haram ke, itu. Jadi kena jaga. Tangan mata kita, mulut kita Allah Ta'ala bagi nikmat, boleh cakap, boleh berasa sedap, masin, makan, sembang dengan mak ayah, telefon apa semua tu, nikmat semua tu. Tiba-tiba guna mulut untuk mengumpat, untuk mengata, untuk mengeji, untuk apa dia maki hamun, ni tak boleh. Numam apa semua. Ni jaga segala nikmat Allah. Itu. Maknanya, malu kita sama manusia, jaga kita punya aurat, jangan duk lihat, jangan duk tunjuk pada orang, supaya kita mendapat redha Allah. Dan malu dengan Allah adalah kita semua benda yang Allah bagi ini adalah nikmat dan jangan sesekali kita gunakan ke arah maksiat. Itu malu dengan Allah. Umar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW sedang menangis. Sayyidina Umar masuk dalam rumah Nabi, tengok Nabi sedang menangis. Maka dia tanya Sayyidina Umar, "Mengapakah kamu menangis ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Akhbarani Jibril alaihi salam anna Allah Ta'ala yastahi min 'abdin yashibu fil Islam ayyu'izzabah. Afala yastahi asy-syaikhu min Allah an yaznaba ba'da ma syaba fil Islam." Jibril memberitahu kepadaku bahawa Allah malu akan menyeksa seorang hamba yang sampai beruban di dalam Islam. Apakah tidak malu orang tua itu jika akan buat dosa sudah ia beruban di dalam Islam? Makna dah tua, dah masuk buat maksiat lagi ni. Jadi, Jibril bagi tahu pada Nabi bahawa Allah malu akan menyeksa seorang hamba yang sampai beruban dalam Islam. Maknanya, daripada muda sampai tua, dia semua patuh kepada Allah. Dia buat segala perintah Allah, dia tinggal larangan Allah, Allah malu nak seksa dia. Ni Nabi. Tapi yang Nabi menangis kenapa? Kerana ada orang tua tak sedar diri dan nak mampu orang kata, duk buat maksiat lagi. Tak patuh pada Allah lagi. Duk kira hidup dia atas muka bumi ni tongkat langit. Wa na'udzubillah min zalik. Duk kena hati-hati. Ini Nabi menangis. Nabi amat sayang kepada umatnya. Nabi amat jaga sungguh berdoa agar umatnya terpelihara dan selamat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bas bin Hakim dari ayahnya berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang harus kami perbuat terhadap aurat?" Tanya Bas bin Hakim daripada ayahnya. Ayah dia sebut, ayah dia tanya pada Nabi lah. Iaitu Hakim tadi tu tanya pada Nabi radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apa yang kami perlu buat dengan aurat?" Ni kira Nabi ada. Zaman itu aurat duk buka-buka biasa. Dia tanya, "Aurat kami ni nak buat lagu mana ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Ifaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakas yaminuka." Qala qultu ya Rasulullah, "Aratata in kana ahaduna khalian?" Qala fallahu ahaqqu an yastahya min. Jagalah auratmu kecuali terhadap isteri dan budakmu. Budak ni bukan budak-budak. Kita tak tengok budak. Hafaz auratuka ila min zaujatika aw ma malakas yaminuk. Ada kita punya ni pula budak. Kita ni maksudnya hamba. Hamba. Tapi zaman kita tak ada lah hamba. Jangan kita salah faham. Ada orang salah faham bibik tu hamba dia pula. Bibik bukan hamba. Dia lelaki. Dia lelaki ada bibik perempuan. Tak ada bibik lelaki ada ke? Adakah bibik lelaki? Tukang kebun dah lelaki kan? Tak ada. Dia buka aurat tak ada masalah. Jalan dengan buka aurat luar pendek depan bibik dia. Orang tanya kenapa? Dia budakku. Budak ni bukannya bibik. Bibik tu kita bayar gaji kat dia. Dia datang khidmat pada kita. Kita bagi dia punya duit khidmat pada dia. Itu. Jadi mana budak ni adalah hamba sahaya kita. Kita beli. Pergi perang, tawan, dia jadi hamba sahaya. Itu. Zaman kita tak ada. Kita bila masa pergi perang.
Kan? Saya perang Ustaz, perang hawa nafsu. Ambil nafsu tu jadi hamba. Baik. Jadi maknanya di sini, jaga auratmu tu mana melainkan isteri. Isteri tak ada aurat. Kan? Tak ada aurat. Duduk dalam rumah bagi ada orang tu hati hampa. Masak bagi ke apa itu terpulang masing-masing punya kerja. Tak ada aurat. Sampai mati tak ada aurat bagi suami isteri. Dan hamba saya tak ada aurat. Laki lah, bukan perempuan, laki. Laki pada hambanya tadi tu. Itu tak ada aurat. Lain semua ada aurat. Saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika kami sendirian? Kalau kami duduk seorang-seorang, ya Rasulullah, tadi dengan orang. Kalau kami duduk seorang-seorang, aurat kami macam mana? Maka jawab Nabi SAW, maka Allah itu lebih patut kamu malu kepadanya. Kalau dengan orang pun kita malu. Dengan orang pun kita malu, tutup. Nabi kata apa? Bahkan itu. Allah ahaqqa, Allah lah lebih berhak kita malu, lebih utama kita malu. Tutup jugalah kalau duduk seorang-seorang melainkan darurah. Panas nak mati dah, aircon tak ada, kipas tak ada, kalau tak buka baju, kalau tak apa ni, tinggal apa dia luar dalam saja, kena juga. Tu tafadhol kat dia. Ni kena tutup juga walaupun duduk seorang-seorang. Tapi kalau darurah apa semua itu, kalau seorang-seorang saja taklah sampai hukum haram, tapi kena malu, punya makruh. Seorang ulama memberi nasihat kepada putranya. Ada ulama dia beritahu, dia bagi nasihat pada anak dia. Hai anakku, jika nafsumu akan buat dosa. Nafsu, dosa ni banyaknya hasutan nafsu. Nafsu nak buat dosa. Maka lihatlah ke atas dan malulah dari penduduk langit. Tengok ke atas. Kata guru ni hang tak nampak, tapi penduduk langit ni boleh nampak. Malaikat-malaikat boleh nampak. Allah bagi tembus pandang. Itu panggil tembus pandang. Tak ada hijab. Tengok ke atas, malulah pada penduduk-penduduk di langit. Sebab tu kata ulama sebagainya, orang yang berbogel lari, malaikat. Malaikat rahmat lari. Itu. Malaikat yang sampai yang kebaikan lari. Malaikat pahala lari. Dia tengok. Kalau kamu nak buat maksiat, tengok ke atas. Malulah dari penduduk langit. Jika tidak, maka tunduklah matamu ke bumi dan malulah pada penduduk bumi. Bawah ulat. Ada semut. Macam-macam ada. Tu. Maka bila engkau tidak takut pada penduduk langit dan tidak malu pada penduduk bumi, maka anggaplah dirimu dari golongan binatang yang tidak bakal. Siapa yang tak tutup aurat? Berapa ramai orang tu? Kalau kita kata binatang ni, memang tu lah. Sebab ulama sebut awal-awal lagi dah. Kalau tak malu dengan penduduk langit, tak malu dengan penduduk bumi, maka engkau selayaknya binatang lah jadinya, tak tutup aurat. Nak cerita orang yang tidak tutup aurat, hingga tidak ada rasa malu dan pandang orang sama macam binatang. Binatang tak ada pakai baju, melainkan orang bagi pakai baju ke dia. Dia pun tak mau pakai baju kalau orang bagi pun. Kan? Buka. Itu. Tak pakai baju. Jadi wa na'udzubillahi min zalik. Kita tidak, mudah-mudahan lindung Allah daripada kelompok ini. Al-Fudail bin Iyad berkata, Syekh Fudail bin Iyad kata apa? Kamu menutup pintumu dan menurunkan tabirmu dan berasa malu kepada manusia, tetapi tidak malu kepada Allah. Dengan manusia kita malu. Bilik ayak tak ada, orang pergi berak, bilik ayak terbuka. Ada lah. Malu dengan manusia. Ada. Kalau ada tu memang kena biantak dengan rambutan siap-siap dah. Selama bulan rambutan pun tak mau terima dah. Dengan manusia kita malu, tutup tabir, malu sungguh-sungguh. Tak ada yang lebih malu melainkan dia yang paling malu tu. Dia, tabarakallah. Tapi dengan Allah, tapi tidak malu kepada Al-Quran yang ada dalam di dadamu. Quran yang dalam dada kita. Kita buat maksiat, ada. Saya tak ngapal Quran. Al-Fatihah? Takkan tak ada. Qul Allahu Ahad? Takkan tak ada. Surah-surah yang lazim biasa-biasa kita dah baca, takkan tak ada. Alif Lam Mim ada tak? Hamim ada? Yasin ada tak? Ada. Ya, Quran tu semua belakanglah hati kita. Allah yang bagi ingat kita Yasin dalam hati. Walaupun pendek. Pendek boleh dah ingat. Pendek pun Allah yang bagi ingat. Bukan manusia bagi ingat. Bukan kita makan kacang kismis banyak-banyak. Tidak. Allah yang bagi ingat. Jadi kita ingat benda tu. Yasin, Hamim, Taha, Qaf, Kaha, Ya, Ain, Sad, surah Maryam. Semua Allah Ta'ala bagi ingat. Qaf, satu huruf je. Ingat tu. Allah yang bagi ingat. Nah itu. Ingat semua Allah Ta'ala bagi ingat kepada kita. Kita kena malu kepada Allah lebih. Sebab Quran yang ada dalam dada kita. Bukan dekat Quran zikir-zikir yang ada dalam badan kita itu. Lebih malu. Manusia kita malu bahkan zikir-zikir yang ada. Ayat Quran dalam dadamu itu. Dan tidak malu kepada Allah yang maha besar. Yang tidak ada sesuatu yang dapat tersembunyi daripadanya. Malulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana jangan melakukan maksiat. Tengok benda yang Allah Ta'ala larang, yang Nabi larang.
Mansur bin Ammar berkata, dalam ajaran hikmat, dalam ilmu hikmat, ajaran hikmat. Siapa yang melihat kejelekan dirinya, tidak hirau terhadap kejelekan orang lain, dan siapa yang redha dengan rezeki pemberian Allah kepadanya, tidak sedih memikirkan apa yang di tangan orang lain, dan siapa yang menghunus pedang kekejaman kezaliman pasti akan terpotong tangannya oleh pedang itu juga, dan siapa yang menggali perigi untuk menjerumuskan kawannya, maka ia terjerumus sendiri dalamnya, dan siapa yang membuka rahsia orang akan terbuka auratnya, dan siapa yang lupa akan kesalahannya pasti ia akan membesar-besar kesalahan orang lain, dan siapa yang sombong dengan akal tergelincir, akalnya tergelincir. Disebut orang yang sombong sebenarnya akal tergelincir, tak ada akal dia dah bengong lah. Itu. Dan siapa yang sombong pada orang-orang pasti hina. Dengan orang dia sombong, dia adalah manusia paling hina sekali. Dia sombong dengan orang, sombong dengan orang, dia rasa dia lebih hebat, dialah manusia paling hina di sisi Allah dan para malaikat. Dan siapa yang berlebih-lebihan dalam amal perbuatannya pasti jemu. Sebab tu kita kena buat istiqamah. Sebab tu Allah suka orang yang buat dia sikit amal tapi istiqamah. Ni tak buat tu dia. Aku start hari ni nak buat 10 rakaat sembahyang qiyamul bangun. Jangan buat lagu tu. Kita bukan tahap lagu tu. Buat mula-mula. Lepas tu tak jadi. Sebab Allah dan Nabi tahu umat akhir zaman macam mana. Hebat macam mana sekalipun, payah kita nak kekal. Sebab tu orang ni buat. Dia buat sampai jemu. Buat jangan sampai jemu. Sebab tu Nabi sebut pada kita. Kita baca dalam Al-Arba'in, Imam Nawawi. Lepas satu amalan kita buat, pindah amalan yang lain yang kita berasa. Jangan duk kekal amalan yang sama. Takut jemu. Bila jemu nanti malah nak buat dah. Tak, saya tak jemu. Jangan kita berasa diri kita sombong. Tu sombong lah. Dia kata, saya tak jemu. Saya dah biasa dia kecil. Jangan. Hati-hati. Sebab syaitan ni dia akan tipu daya kita bila-bila masa saja. Kadang-kadang dia bagi kita buat. 20 tahun buat. Ada kisah kan 20 tahun dia buat ibadah. Buat sekali. Sekali syaitan bagi point sikit je. Anda 20 tahun buat. Pasalnya hang cerita sikit ke orang. Sikit je. Aku sebenarnya 20 tahun buat ibadah. Sikit lah sebut. Allah tarik semua dia punya amalan kerana sombong. Cerita sikit je. Sebab tu kalau ada sifat Nabi sebut pada kita, sekelumit sifat sombong, takabur kepada manusia, sikit saja dia merosakkan amal kamu yang banyak tadi itu. Ini kena hati-hati. Memang kita kena hati. Sebab tu Nabi sebut buat. Nabi kata pindah. Habis amalan ni jangan buat panjang. Jangan tunggu sejemu. Dah stop, kita buat amalan lain. Pergi sapu sampah. Sapu sampah apa? Ibadah. Kenapa ibadah pula? Bersih. Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Bersih. Termasuk dalam kebersihan. Bersih. Dan ulama kata orang yang bersih-bersih ni orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu cantik dan Allah suka pada perkara yang cantik. Itu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan buat satu ibadah tu, buatan itu sampai jemu. Takut jemu. Nanti bila jemu, dia mula tinggal dah. Malah aku dulu aku dah buat dah zaman muda-muda. Jangan. Itu. Ada orang sebut. Ada dah kita selalu dengar. Aku dah lama dah berjuang ni nak rehat. Jemu. Berjuang tak ada rehat. Nabi tak rehat sampai dia wafat. Sahabat-sahabat Nabi sampai wafat, sampai kena bunuh. Itu. Dan siapa yang berbangga diri pasti patah. Duk bangga diri dia, lama-lama akan patah. Pokok bangga diri, akulah paling gagah. Main angin taufan, patah dulu dia. Betul tak? Sebab dia paling tinggi sekali. Dia gah sangat duduk. Ini cerita. Pokok paling tinggi. Dia paling hebat, jatuh. Tengok monyet, tengok apa dia angin. Kita dongeng tu kan. Kita tengok, baca buku dah hampa ni. Buku dongeng. Kita angin. Angin lembut dengan angin pelan. Angin kuat tadi tu. Tiup tu, kita lawan. Tengok tak kera dak atas pokok monyet, dak atas pokok tu tengok. Dia dak atas pokok, relax saja kan. Siapa boleh jatuhkan monyet tu, maka dia menang. Kata si angin. Waktu dua angin ni, angin lembut dengan angin kuat tadi tu. Angin kuat, aku menang. Aku hebat, gagah perkasa. Itu dia rasa hebat. Kena orang duk bangga-bangga diri ni, tengok apa akan berlaku. Dia pun dengan kuat tarik, dia pun hembus kat monyet tu. Monyet tengok angin kuat, dia cengkam kan. Cengkam kuat-kuat pokok tu kan, gerak juga tapi tak jatuh, makin kuat dia cengkam nak selamat. Kita kalau takut lah jumpa anjing longkang tu selama ni
Lompat tak pernah, lepas jerumus kaki dalam longkang, kasut-kasut tenggelam, tak pernah. Tiba-tiba nampak cicak je pun kan. Hak longkang yang tenggelam tadi tu dia boleh lompat jauh. Sampai sana dia fikir, macam mana aku lepas ke sini ya? Takut. Apa monyet tadi tu makin dia takut lagi, cekam dia kuat kan. Sampai letih lah angin, cerita dongeng lah kan. Angin, aduh tak jatuh monyet. Lepas tu yang angin sepur-sepur bahasa pun pi, dia pun tiup slow saja. Pi pada monyet tu khayal, sejuk. Yang kita duduk pi laut, nyamannya angin sepur bahasa ni. Duduknya khayal tu, dia pun leka kedebuk je jatuh. Sepandai-pandai monyet berkhayal akhirnya jatuh ke tanah juga. Jatuh aja. Itu jangan kita duk berasa bangga sangat. Bangga hebat mana sangat kita. Tara tu sajalah sampai masa patah wa na'uzubillahi min zalik kan. Dan siapa yang membodohkan atau memaki orang lain akan dimaki. Kita jangan duk bodohkan orang. Hang ni bodoh lah, tak betul lah, tak cerdik lah, tak bagus lah. Hang tak bijak, tak pintar lah, macam-macam duk sebut pada orang. Duk hina orang. Ingat, dia duk hina orang, dialah akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'uzubillahi min zalik. Dan gimana? Dan siapa yang berkawan pada orang-orang rendah, terhina. Dia berkawan. Dan siapa yang berkawan pada orang-orang rendah, terhina. Dia berasa. Dia kata berasa. Dulu waktu saya jadi pegawai, orang marah dia. Bukan level ustaz berkawan dengan orang-orang bawahan ni. Dia marahnya saya, kata pelik aku. Jangan duduk dengan orang rendah. Kita ni dah biasa duduk macam itu. Kan? Tak ada pun beza. Pangkat je pun. Kuat-kuat apa, gaji hang yang lebih. Gaji lebih pada orang. Tapi kalau tak bahagia, tak ada guna buat pakai. Kan? Gaji lebih. Kursi lebih sikit. Ada bilik hal, ada aircon tu. Ya, lebih kuat pun. Apa sangat. Kan? Pun orang bawah. Jangan start berkawan dengan orang bawah. Kita tak sama pangkat dengan dia. Allah. Level pada macam tu. Kan? Sama aja pun esok mati dalam kubur tak tu juga. Jadi kalau orang yang dia bila dia berkawan dengan orang rendah ni, kawan tak sama level dengan dia berasa hina, ni kena hati-hati. Ni sifat dia tak rasa malu dengan Allah. Dia tak sedar dia tu Allah Taala bagi lebih. Lebih itu pun sebab hikmah nikmat Allah SWT. Tapi ingat ke akhirat esok takut-takut besar mana dia pula puas nak mencari orang yang dihina tadi itu. Berasa dia terhina duduk dengan. Kita duduk dengan siapa yang rasa terhina? Duduk dengan fakir miskin, duduk dengan orang kaya, duduk dengan orang yang susah, duduk dengan pengemis, homeless ke apa semua, sama ya kita. Sama saja, tak ada pun beza apa semua. Kalau homeless tu lebih takwa pada Allah, kita ni kaya tapi tak takwa pada Allah, teruk kita lagi pada dia. Ini kena hati-hati, jangan duk hina orang. Dan siapa yang duduk bersama ulama dihormati. Tu. Bila duduk dengan ulama, dah rasa agak. Aku dengan ustaz ni, aku nak murid ustaz ni, aku ikut ustaz ni. Kau main ke dia? Apa rasa bila dia duduk dengan ustaz ni, macam-macam. Jangan begitu. Wa na'uzubillahi min zalik. Kita kena hormat ulama, tapi jangan sebab kita duduk ulama kita dihormati. Tidak. Allah yang beri segalanya. Dan siapa yang masuk ke tempat kejahatan tertuduh. Dan siapa yang meremehkan agama terpesong. Jangan duk remehkan agama. Jangan kita duduk tempat-tempat jahat. Duduk tempat jahat. Jauhkan diri daripada tempat-tempat jahat. Kalau ikut duduk tempat jahat ni takut-takut terjerumus. Melainkan orang-orang yang diberikan petunjuk kehebatan. Boleh. Seperti Syekh As-Sa'bana masuk dalam disko. Dakwah dalam disko. Orang ikut dia. Boleh. Kalau kita dakwah dalam disko, kita tak dakwah kat situ pula. Dan siapa yang mengambil harta orang akan menjadi miskin. Jangan duk kita curi. Miskin. Kaya je tengok orang duk curi harta riba apa semua tu. Miskin kehidupan dia. Miskin bahagia. Miskin anak-anak. Anak-anak tak jadi. Anak-anak jadi jahat. Anak-anak tak boleh nak nguruskan jenazah dia. Ini ada kata. Mana anak-anak ramai dah anak lelaki. Kita bertanya kan. Bila saya urus jenazah, mana anak-anak kata. Anak-anak tak pandai ustaz. Pi panggil juga sekarang ni. Kita uruskan. Anak-anak tak pandai. Pandai tak pandai. Mai aku tolong ajak. Kan? Tu sampai tak tahu apa punca nak buat kat anak, kat ayah ni. Tak tahu. Dia jangan begitu. Rosak. Kaya atas muka bumi. Rumah sampai 18 biji. Bilik satu rumah kan. 6-7 biji. Bilik. Tapi anak-anak tak boleh nak nguruskan jenazah anak ayah tadi itu, mak tadi itu. Ini lebih tu miskin fakir tadi tak ada guna pakai. Dan siapa yang berharap sejahtera hendaklah bersabar. Jadi kalau kita nak sejahtera kita kena bersabar. Innallaha Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita kena sabar sungguh-sungguh. Barulah kita mendapat kesejahteraan di atas muka bumi dan akhirat.
Dan siapa yang tidak mengetahui langkah kakinya pasti berjalan pada dalam penyesalan. Buat benda tak tahu punca. Hidup saja. Orang pergi kerja dia, pergi kerja. Orang balik, orang pergi tarawih. Ikut tak ada punca hala. Buat kerja ikut saja. Orang panggil apa? Taklid buta ni. Lama-lama akan dia rosak. Dan siapa yang takut kepada Allah pasti untung. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang berpengalaman tertipu. Dan siapa tidak berpengalaman tertipu. Orang kena cari pengalaman. Experience the best teacher in the world. Itu. Experience paling bagus sekali teacher dalam dunia. Kalau ngaji ilmu tapi tak ada pengalaman, tak bergaul dengan orang, tak tahu wakil, tak boleh. Sebab tu fatwa dikeluarkan ikut wakil keadaan. Kalau tak ada pengalaman langsung bawa kereta. Tiba-tiba nak bawa kereta, jadi sesat bahau dia tu. Dia tak cerdik, langgak habis semua. Gear berapa nak masuk pun tak tahu. Bak ngaji kata gear 1, gear 2, 3, 4. Gear 5 tak ada dah. Padahal kata ada gear 5. Saya tak pernah guna gear 5 ni. Mangkuk Ayun nama dia. Tu title aku bagi. Ada orang macam tu. Siapa dia? Cuba angkat tangan. Cikgu dia ngajar gear 4, 60 ya kan, ada lebih 40, 60 kan. Cikgu saya ajar takat 40 tu kata takat ngaji saya tak jadi, kena ada pengalaman. Nak dapat pengalaman duduk dengan orang pengalaman. Sebab tu orang tua-tua ni jangan duduk main pelekeh dia. Macam kita cerita ayam tadi lah. Cerita ayam yang tua dengan yang muda. Lah kali mati ayam muda tu. Jangan duduk main-main dengan orang tua-tua. Jauh dia punya pengalaman, jauh dia punya perjalanan. Kalau kita sebut dia makan garam dulu daripada kita, tapi dia tak boleh sebut aku makan garam dulu pada tu, sombong namanya. Tapi bila kita sebut dia ni lebih tua lagi daripada kita, makan garam dulu, tu kita sebut tak apa. Baik. Jadi ingat, kalau kita berasa tak ada pengalaman, maka kita akan terpesong, susah jalan. Di jalan mesti kita masuk hutan lah. Dia tahu dah orang pengalaman masuk hutan, berapa kali sesat, berapa kali susah payah. Jadi dia tahu dah mana keadaan-keadaan dia. Dia tahu lah. Tok guru gitu, para ustaz orang yang ngajar gitu. Dia tahu dah. Dia beritahu anak murid tu dia benda ni dia alami dah. Terima. Baiklah selagi tak langgar syarak. Itu adab yang Allah berikan kepada kita. Dan siapa yang melawan ahli hak, orang yang benar pasti kalah. Melawan dengan orang yang benar di sisi Allah, nampak macam dia menang tapi sebenarnya kalah. Takkan menang kita lawan ahli hak. Hari ini orang duk lawan dengan ulama, ahli-ahli hak. Nampak macam menang, nampak ahli hak tu kalah, tidak. Ingat, ulama-ulama yang muqarrabin dengan Allah, mereka ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pimpinan mereka itu pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri ma'unah, Allah beri karamah pada mereka ni, petunjuk, ilham yang begitu besar kepada mereka daripada para malaikat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berlawan dengan orang-orang yang ahli hak, orang yang benar di sisi Allah. Walaupun kita nampak macam menang, tapi kita kalah. Kalau tak kalah dekat dunia, yang wajibnya pasti kalah di akhirat. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan siapa yang menanggung melebihi dari tenaganya pasti lemah. Jangan kita buat benda yang bukan tanggungan kita. Benda kita tak mampu kita buat. Jangan. Allah suruh kita buat apa yang kita daya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bagi satu benda, satu ujian, satu perkara, tanggungjawab, taklifan, melainkan benda tu boleh kita tanggung. Lebih tak boleh. Buat angkat kayu balak Kalau angkat kayu balak seorang, mampu dia kat situ. Tak boleh. Kena angkat, kena train, kena GCB apa semua. Mana yang kita mampu? Itu segi tubuh badan. Begitu juga amal ibadah kita. Kena buat ibadah tapi jangan sampai melampaui batas. Sampai tak tidur hingga rosak habis tubuh badan, tak boleh. Sampai puasa Nabi tanya apa yang buat? Aku puasa tak buka-buka. Tapi kata aku puasa pun buka. Tak nak kahwin. Kenapa tak nak kahwin? Senang ibadah. Aku pun kahwin. Itu kena tengok. Jadi kita kena cerdik. Dan siapa yang menyedari ajalnya, mengurangi angan-angannya. Jadi kita tahu kita ni akan mati, pasti akan kurang angan-angan. Angan-angan apa? Aku nak beli kereta, nak kerja tu, nak buat inilah, aku lepas ni tak nak dah belajar cukup dah 10 tahun. Dia angan-angan saja, hati-hati. Siapa yang angan-angan ni, jadi kena kurangkan. Dan siapa yang ingat nak kurangkan angan-angan macam mana? Kena ingat ajal kita esok. Ajal kita esok. Ni yang kata esok, kejap lagi ajal kita pun boleh berlaku. Dia rajin-rajin kita beribadah pada Allah SWT. Ingat mati selalu orang cerdik.
Dan siapa yang selalu membodohkan diri, ia akan meninggalkan jalan yang adil. Jangan kita membodohkan diri kita, makna duduk jalan kejahilan. Jadi bila kita duduk bodoh, jahil, maka kita takkan berlaku adil. Adil ni apa? Dia tak kena pada tempatnya. Orang masak, goreng ikan, bubuh minyak, dia bubuh apa? Buah ayak. Goreng guna ayak. Bila nak jadi? Jadi rebus yang nama dia. Contoh kan. Tu jangan buat kerja. Orang potong bawang, potong dulu baru buang dia punya kayu dia. Ni tak tebuk. Astagfirullahaladzim. Kalau tebuk dengan isi-isi terkeluar. Tak cerdik kan. Jadi kerja yang tidak kena pada orang potong bawang putih, buang dia punya dulu punya ubi akar dia. Dah buh kat dia punya muncung dia. Bila hang tak keluar kulit dia. Ini orang cerdik-cerdik kena bijak. Kena tahu. Orang potong apa dia, jangan pergi kupas kulit hadiah. Orang kikir dia kupas. Jangan kita pergi koyak kulit apa dia carrot dia. Dia kikir. Kena cerdik kena tahu mana dia. Ada orang cerdik ni dia jadi untung Kalau orang tak cerdik takkan dapat untung. Rugilah dia. Isi patutnya dapat banyak, 800 gram, dapat boleh kat dia 400 gram. Setengah hilang. Orang potong buah mangga, koyak kulit. Dia potong. Orang tak cerdik tengok isi ada lagi. Betul. Tengah orang pula kalau pada pokok dia makan kulit-kulit sekali. Apa makan kulit-kulit lapak ke darah. Dia tak tahu manfaat yang ada pada kulit itu lebih besar lagi sebab dia menerima vitamin utama. Melengkap semua ubat tu, jangan nak makan kulit rasa pun pelik dah. Itu. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah memberkati. Nanti sambung, amal bergantung kepada niat yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah yang kurang itu daripada diri sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna wal maghfirah wa barakah wa sallallahu ala hadi majlis. La faqihna fi wa lam yataqabbal jannatu salatina wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bagi salam.